Nah, balik kepada cerita Nurul bermewah-mewah, dia kata. Baik, Nurul telah membentangkan aset sewaktu deklarasi aset. Itu bagus juga deklarasi aset tempoh hari. Bagi yang tak tahulah, Nurul telah membentangkan deklarasi aset sewaktu PRU ke-15. Saya bacakan deklarasi aset yang diletak di dalam website PKR sewaktu pilihan raya tempoh hari. Saya bacakan. Wang tunai. Okey, mana Nurul Izzah dapat banyak? Tahu tak? Nurul Izzah banyak menang saman. Jutaan saman dia menang. Daripada mana? Antaranya PAS lah. Terima kasih derma daripada PAS. Okey, wang tunai di tangan yang ada pada Nurul Izzah ada 105,000. Pelik? Tak pelik. Simpanan dia kalau kita tengok tabung haji ke, kalau kita tengok dia kan ahli parlimen, dua penggal, ahli parlimen ke 3 penggal macam tu. Kalau dia ada tabung haji ke, duit simpanan ke, duit tak masuk ke duit KWSP dia lah. Kalau dia ada, dia tak ada rasanya. Duit simpanan sebenarnya 100,000. 100,000 tu besar ke ASB dia dan sebagainya? 100,000 tu besar ke? 100,000 tu besar ke tuan-tuan? Tak. Bagi orang yang tak ada duit, macam geng-geng yang muka tu, mungkin dia orang jenis tak ada duit kot. 100,000 tu besar. Tapi bagi seorang pemimpin, seorang ahli parlimen yang berjimat cermat, kalau dia pandai menyimpan dan sebagainya, itu bukan satu benda yang besar. 100,000 bukan satu jumlah yang besar. Nurul Izzah bukan 18 tahun. Dia dah 43 tahun, tuan-tuan. Takkanlah 20 tahun bekerja, dia tak dapat nak kumpul 100,000. 100,000 tu sebenarnya tak besar pun. Okey. Wang tunai, 100,000. Dia ada pelaburan. Bukan 40 juta. Bukan 4 juta. 400,000 je pelaburan dia. So, pelaburan ni macam mana? Saya nak cerita. Saya pun ada pelaburan. Umur saya dengan Nurul Izzah beza 3 tahun je. Kan? Pelaburan daripada mana? Kalau kita ambil insurans, dalam insurans itu ada pelaburan, ada skim pelaburan, itu dikira sebagai pelaburan. Kalau letak dalam share dan sebagainya, dalam saham ASB, ASN, itu juga dikonsider sebagai pelaburan. Dalam tabung haji, itu pun konsider sebagai pelaburan. 400,000 campur 100,000, baru dia 500,000, half a million. 400,000 pelaburan, 100,000 dia punya wang tunai, baru 500,000. Okey, dia ada hartanah bernilai 1 juta. Wow, kaya you is. Hartanah, nilai rumah. Tuan-tuan beli satu rumah kat Selangor, kalau tuan-tuan beli semi-D lah, katakan contoh, harga semi-D tu dulu 300,000, 10 tahun dah 1 juta, tengok location. Tapi kalau sekitar PJ, sekitar Damansara, sekitar Kajang dan sebagainya, nilai yang 1 juta tu normal. Bagi seorang anak bekas timbalan Perdana Menteri, dua mak dan ayah dia timbalan Perdana Menteri, ada rumah 1 juta je nilai. Sedih, tuan-tuan. Bukan nak kata apa, saya punya harta lagi banyak daripada dia. Aset saya. Kan? 1 juta je rumah dia. Kemudian dia ada kereta. Ada. Oh, kereta apa? Proton X70 bernilai 94,000. Okey. Yang bestnya, kereta dan juga rumah tadi tu masih hutang. Hutang dia berapa? 860,000. Jadi kalau kita nak kira net worth, net worth ni maksudnya apa saja aset dan juga kecairan ni, ada aset semasa dan aset tidak semasa, dicampur, ditolak dengan hutang semasa dan tidak semasa, maka itu dipanggil sebagai nilai bersih atau net worth. So net worth Nurul Izzah, kalau aset dia ada 1.659 juta, hutang dia ada 860,000, dia hanya ada net worth 799,000. Tak sampai 1 juta pun net worth dia. Adakah dia miskin? Tidaklah. Of course lah. Tapi adakah dia terlalu kaya? Tak juga. Terlalu kaya? Tak juga. Nilai wang tunai di tangan dia pun, di bank dia pun baru ada 100,000. Pelaburan baru ada 400,000. Saya tahu ramai lagi daripada kita lebih banyak pendapatan daripada itu. Yang menonton saya ni lebih ramai daripada itu yang ada pendapatan lebih daripada yang ada Nurul Izzah. So nampak mewah is? Nampak. Sebab tu saya kata, nak pergi pejabat SPRM, nak buat laporan polis, semua orang boleh buat, tuan-tuan. Nak buat pelaporan polis, nak pergi pejabat SPRM, buat je. Kan? Tapi yang menariknya, dia tak berani buat dekat laporan polis. Sebab kalau dia buat laporan polis, dia boleh dituduh sebagai membuat laporan palsu. Kan? Tapi tak apalah. Dia nak buat, terpulang pada dia. Dan soalan kita, kalau dia berani, kan? Dedahkan apa bukti yang dia ada. Sebab dia bagi ke SPRM, dia bagi balai. Apa bukti yang dia orang ada yang kedua-dua anak beranak ni, Nurul Izzah dan Anwar, telah melakukan rasuah. Sebab dia pergi ke Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia. Dedahkan. Kita cabar mereka yang pergi SPRM tu, dedahkan bukti yang mereka ada. Hanya kerana nampak mewah. Nampak mewah bukan bukti, tuan-tuan.
Ramai je dekat Instagram, dekat apa semua, dekat social media ni, nampak je mewah. Kan? Nampak mewah. Oh, kalau tengok dia punya jalan dia, gambar dia ambil, nampak mewah. Tapi, bukan nak kata apalah kan. Bukan semua. Ada memang nampak mewah tu memang mewah betul. Okey. PM, kertas putih perolehan vaksin COVID-19 akan dibentangkan di Parlimen. Kementerian Kesihatan Malaysia akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dalam sidang Parlimen akan datang. Mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan memutuskan untuk membuat pembentangan itu setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikuti peraturan. Saya ulang. Kerajaan memutuskan untuk membuat demikian setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikut peraturan. KKM akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dan kos yang berkaitan. Ia selepas tidak mengikut peraturan dan ditandatangani oleh menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Kenapa nak ikut Jabatan Peguam Negara? Saya tak tahu. Saya tak tahu prosedur yang ini. Itu kena tanya, mungkin kertas putih itu akan bentang nantilah. Kami membuat keputusan mengenai pembentangan ini terutama kerana penemuan oleh kementerian mengenai keteraturan urus niaga, kelulusan yang diberikan tidak mengikut proses dan perolehan beberapa nombor dan kos yang boleh dipersoalkan, katanya dalam sidang media. Dia berkata kertas putih itu akan dibentangkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. SPRM mula menjalankan kesihatan berhubung perolehan vaksin pada 19 yang lalu. Tidak jelas sama ada Anwar merujuk Menteri Besar Adam Bahaba atau penggantinya Khairi Jamaluddin. So, dia sebenarnya bukan Khairi, tuan-tuan. Dia bukan Khairi, dia tak mestinya Khairi. Bukan Khairi. Dia tidak semestinya Khairi. Sebab Menteri Kesihatan sebelum Khairi adalah Adham Baba. Siapakah yang dikelar menteri ataupun yang disebut sebagai menteri yang bertanggungjawab di atas perkara yang dinyatakan tadi. Now, implikasi dia apa, tuan-tuan? Implikasi dia banyak. Kalau kita tengok implikasi dia, kalau betul tidak mengikut prosedur, kertas siasatan boleh dibuka. Bukan tak semestinya oleh SPRM, tetapi oleh bukanlah integriti, tetapi oleh kementerian itu sendiri untuk melihat kenapa prosedur itu tidak diikuti, ke mana dia pergi, siapa kontraktornya, berapa telah dibelanjakan, apa kos dia. Betul, perkara ini dibentangkan di depan PAC pada peringkat awal. Tetapi kemudian kalau kita perasan, ada peringkat-peringkat pembelian itu berlaku pada zaman darurat. Ada perkara itu berlaku pada zaman darurat. So, darurat pada waktu itu, Parlimen tidak dibuka. Itu yang peristiwa saya ketuk kamera tu. Sebab saya marah supaya buka Parlimen, rakyat sedang menderita. Tahu dah kan cerita kenapa saya ketuk kamera tu kan? Sebab saya tahu, pada tak buka Parlimen, onar mereka buat. Dan saya rujuk pada peristiwa 13 Mei 1969, gaduh dekat KL, seluruh Malaysia tiba-tiba darurat. Apa yang berlaku? Minyak Sabah dan Sarawak habis kena sakau. Rupanya ada planning lain dekat darurat, dalam darurat itu. Dan darurat ni tuan-tuan, emergency ordinance ini, banyak benda tersembunyi yang tidak perlu dibentangkan. Tidak ada orang yang nak memantau. Boleh dilakukan di dalam kelambu-kelambu darurat. Jadi, kita tengok dan kita lihat siapa yang kena.